Ladang pokok zaitun sudah menjadi padang permainannya sejak berusia 5 tahun lagi. Dan setiap kali musim menuai, dia pasti antara yang terawal yang sudah bersiap sedia untuk menyertai pengembaraan ini. Kisah cinta Dr. Yahya Lalili dengan zaitun sudah tidak asing lagi di Turki. Malah penjenamaan keluarganya turut dikenali di beberapa negara lain seperti Itali dan juga Malaysia. Ini kerana 7 tahun lalu dia mengorak langkah serta beralih arah daripada bidang perubatan dan sains dan menumpukan sepenuh masa dan tenaga untuk menguruskan ladang penanaman pokok zaitun milik keluarganya selama 3 generasi. Perniagaan keluarga dan kejayaan Dr. Lalili sendiri bukan calang-calang. Sesiapa saja yang bertemu lelaki berusia 67 tahun ini pasti akur dengan dedikasi dan komitmennya yang bukan mengejar kekayaan semata-mata tetapi lebih kepada memberikan sesuatu kepada masyarakat. Bersama saya dan penerbit Abdul Aziz Hassan meluangkan masa selama seminggu di ladang penanaman pokok zaitun di Turki baru-baru ini. Setiap satu empayar kuno yang menaklukinya meninggalkan kesan dari segi seni serta budaya yang berbeza. Malah setiap pelusuk negara yang pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai Asia kecil ini pasti memiliki sesuatu yang menjadi daya penarik kepada warga asing yang melawatinya. Disebabkan lokasi yang menjadi titik pertembungan antara dua dunia, Turki juga kaya dengan campuran budaya serta tradisi masyarakat timur dan barat. Dari segi geografi pula, ia merangkumi sempadan antara benua dan semenanjung Eropah serta majoriti benua Afro-Asia. Mungkin antara faktor yang turut menyumbang kepada limpahan identiti Turki yang pelbagai disebabkan ia bersempadan dengan 8 negara sekaligus. Namun pengembaraan majalah 3 ke Turki kali ini untuk meninjau harta karun yang tumbuh subur di bumi ini. Turki adalah pengeluar buah zaitun serta minyak zaitun keempat terbesar dunia. Lebih 140 juta pokok zaitun memenuhi 3% kawasan pertanian negara ini. Dan individu yang menarik perhatian kami adalah daripada generasi ketiga penanam pokok zaitun. Generasi terdahulu sebelumnya hanya menjual hasil tanaman mereka, tetapi kini dia berjaya memasarkan jenama keluarga Lalili. Pada usia 67 tahun, dia terpaksa berulang-alik antara Pekan Bebek dan Kucikuyu serta Ankara bagi mengendalikan 2 kerjaya sekaligus sebagai pengusaha produk zaitun serta pakar sains dan perubatan. Di pekan kecil mewah bernama Bebek inilah dia dibantu isterinya dalam mengendalikan kedai kecil yang menjual produk zaitun mereka. Dr. Yahya Lalili memulakan kerjaya sebagai pensyarah serta pengamal sains biokimia dan perubatan nuklear. Atas pemahaman sains ini jugalah dia percaya ibunya mampu mencecah hingga usia 85 tahun disebabkan amalan pemakanan sihat membabitkan zaitun. Dan sebagai anak lelaki tunggal yang mewarisi ladang zaitun daripada ibu tersayang, dia terpanggil untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Perniagaan zaitun ini menuntut komitmennya untuk melakukan kajian berterusan, baik dari segi penanaman maupun cara pemprosesan agar mampu menghasilkan produk zaitun yang baik untuk kesihatan. Perniagaan keluarga Lalili yang turut merangkumi perkhidmatan analisis kesihatan dan alam sekitar juga antara faktor mengapa Dr. Lalili begitu menitik beratkan penjagaan pokok yang baik serta teknik pemprosesan sistematik. Malah Dr. Lalili menjamin bahawa minyak zaitun yang melalui cara penuaian tradisional serta mengguna pakai aplikasi saintifik yang diamalkannya mampu memelihara kadar antioksidan tinggi yang baik untuk kesihatan.
Antara lain, minyak zaitun mempunyai kandungan lemak monounsaturated tinggi yang terbukti baik untuk mencegah penyakit jantung, kanser serta tanda awal penuaan. Ia juga mengandungi kadar trans fatty acid sangat rendah iaitu 0.09 gram bagi setiap 100 gram hidangan berbanding minyak bunga matahari dan kacang. Bagi setiap kandungan trans fatty acid yang diambil, badan manusia perlu melalui proses detoksifikasi. Kajian saintifik membuktikan bahan ini menyumbang kepada masalah obesiti, arteriosklerosis serta jantung. Kini produk zaitun Laleli telah pun menembusi pasaran beberapa negara dunia. 7 tahun lalu, Dr. Laleli bermula dengan lebih 6,500 pokok zaitun milik keluarganya. Kini, dengan bantuan anak lelakinya Mehmet, keluarga Laleli memiliki 55,000 pokok zaitun di lebih 300 kawasan seluruh Turki. Setakat lawatan kami, perniagaan Laleli memasarkan hampir 10 jenis produk zaitun dalam pelbagai saiz, bau serta perisa. Dan atas berkat usaha Yahya Laleli, produk Laleli juga berjaya merangkul pelbagai anugerah antarabangsa dari Spanyol, Itali, Amerika Syarikat dan Australia. Ini antara rutin bulanan Dr. Yahya Laleli dan isterinya Leila. Hari ini, dia berada di Pekan Bebek untuk memastikan segala urusan di kedai kecilnya serta makmal ujian klinikal diagnostiknya berjalan lancar. Esok, seperti kelazimannya, beberapa bulan sekali, dia akan melawat ladang peninggalan ibunya bagi memastikan anak lelakinya Mehmet mengendalikan semua urusan dengan baik. Bapa kepada 2 orang anak ini yang berkelulusan biokimia, perubatan sains nuklear dan radiobiologi di Hospital John Hopkins, Amerika Syarikat berharap suatu hari nanti dapat bersara dan usahanya untuk kebaikan masyarakat sejagat diteruskan oleh anak-anak. Namun buat masa ini, di kalangan keluarga, pekerja serta masyarakat Turki, siapa yang tak kenal cinta antara Yahya Laleli dengan zaitun. Jenis bali kasir di Burhania menghasilkan 1/3 pengeluaran minyak zaitun Turki. Bukan itu saja, Burhania turut terkenal dengan keajaiban alam semula jadinya. Terdapat banyak kawasan mata air semula jadi dan cuaca di Burhania juga mengandungi kadar oksigen yang tinggi iaitu pada 22%, kadar oksigen kedua tertinggi selepas banjaran Alps. Malah parafernalia peninggalan ketamadunan Rom dan Yunani serta pelbagai budaya menarik antara yang menjadikan bandar ini unik. Saksikan laporan seterusnya. Keesokan paginya, kami membuat persediaan untuk meninggalkan Pekan Kecil Bebek untuk menuju ke Burhania, lembah yang kaya dengan tanaman pokok zaitun. Kami mula meninggalkan benua Eropah. 2 jambatan menghubungi Istanbul dan benua Asia. Selain feri, inilah nadi perhubungan penduduk 2 benua ini. Menjimatkan masa, kami mengambil feri yang menghubungkan Istanbul dengan daerah Bali Kesir yang menjadi lembah tanaman zaitun Turki. Perjalanan feri ke destinasi mengambil masa sejam. Perkhidmatan pengangkutan ini disediakan setiap jam bagi penduduk tempatan dan juga pelancong.
Satu pengalaman menarik sepanjang perjalanan, kami diikut sekumpulan burung camar laut. Bursa, Bali Kesir dan Burhania merupakan bandar-bandar utama yang hidup semata-mata kerana industri zaitun. Di sepanjang jalan, selain kebun-kebun zaitun, kelihatan pelbagai kilang pemprosesan zaitun yang diusahakan dengan giat. Kedai-kedai seperti ini menjadi tumpuan masyarakat tempatan membeli hasil zaitun mereka, sama ada yang dijeruk atau yang telah dibuat minyak. Turki adalah negara yang subur. Kebetulan musim buah, buah tin yang segar dijual dengan banyaknya di tepi-tepi kaki lima. Selain itu, manisan seperti baklava yang menjadi identiti manisan Turki turut dijual di tepi-tepi jalan. Beberapa jam perjalanan, akhirnya kami tiba di destinasi. Deretan pohon-pohon zaitun berhektar-hektar luasnya menyambut kedatangan kami. Pemandangan indah sekitar sebuah bandar kecil, Burhania. Selain pertanian, penduduknya juga giat menangkap ikan kerana kedudukannya strategik di sebuah teluk yang tidak bergelora. Burhania ialah sebuah bandar lama yang mempunyai bilangan penduduk yang sederhana padat. Cuacanya nyaman sepanjang tahun menjadikan ia sesuai untuk tanaman zaitun serta destinasi pelancong. Laut mempengaruhi cuaca di sini. Udaranya mengandungi kandungan oksigen kedua tertinggi di dunia. Di musim panas, kawasan ini menjadi tumpuan pelancong Eropah, terutamanya dari Jerman. Burhania ialah bandar tua yang mana tamadun yang ada di sini dikaitkan dengan tamadun tua dari Rom dan Yunani. Banyak tapak-tapak arkeologi telah ditemui di sini
dan sebahagiannya masih dalam peringkat kajian. Tidak jauh dari Burhania terletak sebuah lagi tapak arkeologi. Menurut penduduk tempatan, artifak yang ditemui dikaitkan dengan budaya Rom yang pernah menjadikan kawasan ini sebagai sebahagian daripada empayar mereka. Selain bertani, industri pembuatan permaidani juga giat diusahakan penduduk tempatan. Inilah hasil tenunan orang Turki yang sememangnya terkenal dengan kepandaian membuat permaidani. Pasar tani. Buah-buahan, sayur dan produk daripada zaitun segalanya ada dijual. Setiap pagi Ahad, pasar ini memberi peluang kepada petani tempatan membawa hasil tuaian mereka untuk dijual. Dr. Yahya tidak melepaskan peluang setiap kali balik kampung untuk mengunjungi pasar ini. Di sinilah dia dapat bertemu orang-orang kampung untuk bertanya khabar dan membeli barangan yang segar. Pasar ini bukan saja menjual pelbagai hasil tani, ia juga murah dan menjadi tempat petani berkumpul dan berbincang sesama mereka. Evet. Salih'inde misin? Evet. Artık bizim köşedeki yerde satacak. Başka yerde değil. İnşallah. Bizim fabrikaya göndermiyor. Bakalım. Dr. Yahya tokoh yang disegani di sini. Setiap kali beliau ke sini, ada saja petani yang datang meminta pandangan sesuai dengan pencapaiannya yang sangat membanggakan dalam industri zaitun. Setiap minyak zaitun yang dibotol dan dipasar dilengkapi maklumat terperinci serta dikod bagi mengenal pasti pokok zaitun yang menghasilkan perahan minyak itu tadi. Dan mengambil kira komitmen ini dalam memastikan kualiti minyak zaitun yang terbaik, pengusahaan pokok zaitun daripada peringkat ladang lagi dilakukan dengan teliti dan penuh hati-hati. Perkiraan suhu dan cuaca selain kerja memetik buah zaitun dengan menggunakan tangan antara yang membezakan kualiti pengeluaran. Justru tidak hairanlah antara motor yang menjadi pegangan Dr. Yahya Lalili bukan saja menghasilkan bahan masak semata-mata, malah memastikan penggunaan minyak zaitun yang lebih menyeluruh sebagai produk kesihatan. Proses pembesaran pokok zaitun mengambil masa yang panjang. Tahap matang dan jangka masa matangnya antara 30 dan 150 tahun. Namun lazimnya, pokok zaitun mampu bertahan ratusan tahun. Kemujaraban zaitun muncul dalam pelbagai penceritaan oral berbilang tamadun dan juga Al-Quran. Oleh sebab itulah, pokok zaitun turut digelar pokok kehidupan atau Tree of Life. Ladang zaitun milik keluarga Lalili yang akan kami lawati ini terletak di kawasan perairan Teluk Edremit di Rantau Aegean. Kebanyakan pokok melebihi umur antara 100 dan ada juga 300 tahun. You'll see the red carpet light net on the floor. Semakin tinggi kawasan penanaman zaitun, semakin baik hasilnya. Oleh sebab itu, bukan mudah untuk bergerak masuk ke ladang pokok zaitun milik Dr. Lalili ini
walaupun kami bersedia dengan kenderaan lasak. Perjalanan terhad. Seterusnya dari sini, kami perlu berjalan kaki. Di kaki bukit, pekerja yang diupah untuk mengutip buah zaitun sedang menyediakan ikatan bakul pada keldainya untuk membawa turun hasil kelak. Rata-rata di sekitar ladang zaitun Turki pada ketinggian sebegini menggunakan khidmat sewa harian pekerja bersama keldainya. Mereka akan dibayar mengikut jam serta jumlah kutipan yang dibawa turun. Di sinilah cabaran kerja di ladang zaitun Lalili bermula. Kerja-kerja mengutip buah zaitun yang sesuai mengikut kategori produk sangat rumit. Dahan pokok dipukul menggunakan galah menghala ke arah batang pokok zaitun agar buahnya tidak jatuh melebihi kawasan hamparan jaring merah. Dr. Yahya amat cerewet dan sentiasa memerhatikan ketelitian kerja mereka yang diupahnya. Buah zaitun yang jatuh di luar bahagian jaring serta yang jatuh di atas jaring menghasilkan dua jenis produk zaitun yang berbeza. Buah zaitun yang jatuh ke bumi dan tersentuh tanah dianggap sudah dikontaminasi benda asing. Manakala yang tidak terkena tanah diasingkan sebagai produk zaitun organik. Pokok zaitun yang rendang turut menggunakan teknik pemetikan tradisional. Pemetikan dilakukan secara manual dengan tangan. Kadangkala sejenis alat berbentuk seperti sikat turut diguna untuk menjatuhkan buah zaitun yang dianggap sudah sedia untuk diproses. Lazimnya musim menuai zaitun antara September dan Februari apabila buah zaitun mencapai saiz sesuai bergantung kepada varietinya. Warna zaitun pula berubah daripada hijau ke ungu dan ada juga yang mempunyai rona merah jambu gelap yang bertukar hitam apabila masak. Namun pokok zaitun di ladang Lalili dituai 3 kali sepanjang tahun. Ahmed. Ini kerana teknik pemprosesan zaitun Lalili turut merangkumi pelbagai varieti produk akhir seperti minyak zaitun early harvest atau tuaian awal yang kaya dengan kadar fatty acid tinggi serta flavonoids yang mengandungi struktur kimia aroma, tekstur dan antioksidan yang baik. Kerja-kerja pemetikan sebaiknya dijalankan pada waktu pagi apabila suhu masih sejuk dan matahari tidak terik bagi memelihara kandungan antioksidan dalam buah. Pemetikan tidak boleh dilakukan ketika hujan kerana air bertindak sebagai ejen pencemar dan pembawa virus. Apabila buah zaitun dipetik dari dahannya, bahagian hujung pucuk dianggap luka terbuka yang mampu dicemari penyakit melalui ejen air hujan tadi. Bakul yang penuh kini dibawa turun. Percaya atau tidak, 6 kilogram buah zaitun hanya mampu menghasilkan 1 kilogram minyak. Minyak zaitun juga sememangnya agak mahal sedikit di pasaran berbanding minyak sayuran lain. Namun memandang kepada kerumitan proses menuainya serta kenderaan tunggangan untuk membawa turun hasil kutipan saja sudah cukup menjelaskan kualiti serta piawaian yang ditetapkan untuk pengeluaran minyak zaitun. Sehingga hari ini, pakar sejarah dan ahli arkeologi masih berbalah pendapat mengenai asal-usul serta berapa ribu tahun dahulu pokok zaitun mula menghuni muka bumi.
Namun ada yang percaya penanaman zaitun bermula 6,000 tahun lalu di Anatolia. Di Turki, kualiti terbaik minyak zaitun diperolehi dari Ayvalık dan telur Edremit serta mempunyai permintaan tinggi walaupun di Itali, negara yang terkenal sebagai pengeluar nombor 1 minyak zaitun dunia. Keluarga Dr. Laleli berhijrah dari Pulau Lesbos, Greece dengan menjual ladang tanaman zaitun mereka. Di sinilah mereka memulakan tanaman baru. Selepas tamat pendidikan di Menara Gading dan membuka makmalnya sendiri, Yahya Laleli bertekad untuk menggunakan sumber yang ada bagi mengkaji cara memproses minyak zaitun di mana keaslian nutriennya dikekal sepanjang proses pengeluaran. Kandungan semula jadi zaitun yang mengandungi antioksidan membantu mencegah kerosakan sel seperti kanser daripada bahan kimia yang mengandungi oksigen, dikenali sebagai radikal bebas. Malah kajian terbaru mungkin juga membuktikan bahawa minyak zaitun jenis extra virgin mengandungi komponen oleokantal yang turut ditemui dalam dadah bukan steroid jenis anti radang, dikenali sebagai ibuprofen. Minyak zaitun juga satu-satunya minyak yang diperolehi tanpa perlu melalui proses penapisan atau ditambah bahan kimia. Malah penghasilannya sama seperti jus buah-buahan yang boleh terus digunakan selepas diperah. Oğlum bir gel bakayım sen. Mehmet. Buah zaitun Laleli yang dipetik dikategorikan mengikut ladang petikan. Şimdi yaparken bunları karıştıracaklar. Ini perlu bagi mengenal pasti punca pokok sakit yang mungkin menghasilkan minyak kurang baik. Malah kecanggihan sistem di ladang Laleli turut menggunakan sistem GPRS bagi mengesan pokok yang berpenyakit oleh jurutera bertugas. Zaitun yang dipetik pula perlu dihantar segera ke kilang untuk diproses. Selain menjadi bahan asas dalam proses penyediaan salad, amalan mengambil 2 sudutih minyak zaitun setiap hari dikatakan mampu menjamin kesihatan badan yang baik. Terdapat pelbagai jenis produk minyak zaitun di pasaran seperti extra virgin, classic virgin dan pelbagai lagi. Setiap produk melalui kaedah pemprosesan yang berbeza dan kuantiti buah zaitun yang digunakan juga terhad bagi memastikan setiap keluaran berkualiti. Laporan seterusnya meninjau teknik pemprosesan sistematik buah zaitun. Setiap kali turun padang, pasti kesibukan memuncak buat Dr. Yahya Laleli di ladang zaitun dan minyak zaitun Thai Lily milik keluarganya ini. Di sinilah urusan memproses kesemua zaitun yang diperolehi daripada lebih 50,000 pokok zaitun di lebih 300 ladangnya. Inilah lembah Thai Lily, lokasi kilang Dr. Laleli yang mengibarkan bendera Malaysia sepanjang kehadiran kami. Keseluruhan jumlah pekerja di kilang serta ladang Laleli tidak lebih daripada 500 orang. Ini bagi menjamin ketelitian kerja serta kualiti produk akhir yang dipasarkan. Malah kebanyakan pekerjanya terdiri daripada graduan universiti, lulusan di bidang sains serta jurusan perniagaan. Setiap peringkat kerja dalam penghasilan produk Laleli melibatkan perkongsian idea ahli keluarganya juga. Misalnya lukisan pada label pelekat direka oleh anak saudara Dr. Laleli.
Malah proses ini sehingga ke hari ini masih dijalankan secara manual bagi memastikan tiada cacat cela pada produk akhir. Dari ladang kutipan tadi, buah zaitun perlu dihantar segera ke kilang untuk diproses agar buah tidak mengalami risiko menjadi lebam serta berair. Proses pertama adalah meletakkan buah zaitun ke dalam mesin ini yang bertujuan mengasingkan saiz buah dan seterusnya akan menjadi penentu kepada jenis produk yang dihasilkan kelak. Di sini, zaitun turut melalui sejenis berus halus bertujuan membersihkannya daripada habuk serta benda asing lain seperti kerikil. Buah zaitun kemudiannya akan disalurkan ke bekas-bekas berasingan. Petugas ditempatkan pada setiap bakul bagi proses pengasingan peringkat pertama buah zaitun rosak atau busuk daripada buah yang baik. Sesudah selesai proses ini, buah zaitun akan dibawa ke dalam bangunan kilang di mana ia akan diproses menjadi minyak. Setiap kumpulan buah zaitun akan ditimbang dahulu untuk rekod catatan sebelum diproses. Sebelum melalui mesin ini, petugas yang menjaga kualiti buah akan sekali lagi mengasingkan buah yang rosak yang mungkin terlepas pandang pada peringkat pertama tadi. Di mesin tertutup dalam kilang ini, buah zaitun akan dicuci dengan air serta buah diasingkan daripada dahan dan daun. Di sini, segala bahan asing berat seperti kerikil akan mendap ke bawah dan mengikuti saluran lain, manakala daun dan ranting akan ditiup saluran kipas besar ke kawasan khas di luar bangunan. Buah zaitun yang dibersih tadi akan melalui 2 cabang mesin pengisar bergantung kepada saiz mereka. Di sini, buah zaitun akan dikisar serta diuli. Proses yang dikenali sebagai molasation ini akan menghasilkan aroma buah yang mudah sejat. Untuk itu, mesin ini perlu ditutup untuk memastikan bahan alkaloid tidak hilang. Proses menguli turut menghasilkan banyak haba. Petugas perlu memastikan suhu mesin itu sendiri kekal antara 22 dan 24 darjah Celsius. Proses itu tadi bertujuan mengasingkan palpa daripada minyak dan air. Minyak yang diperah boleh terus dirasa untuk menguji kualitinya. Bagi setiap tahun tuaian yang baik, ladang Laleli mampu menghasilkan 700 botol minyak zaitun. Peringkat menghasilkan minyak zaitun ini antara yang terpenting dan rumit. Ia memerlukan pemerhatian berterusan oleh pekerja yang bertugas. Dan di akhir proses, hanya mereka yang berkelayakan saja dibenarkan menguji rasa minyak ini bagi mengenal pasti kualitinya. Sejak pembukaannya lebih 7 tahun lalu, kilang zaitun Laleli menyediakan banyak peluang pekerjaan dalam industri zaitun Turki. Kebanyakan mereka terdiri daripada graduan, saudara mara serta penduduk kampung di sekitar Burhania. Sektor ini adalah punca pencarian lebih 500,000 keluarga serta pekerjaan buat 8 hingga 10 juta rakyat Turki. Di ladang Laleli, banyak kemudahan disediakan untuk pekerja
termasuklah kantin ini yang menyediakan makanan sepanjang waktu kerja secara percuma. Malah semua bahan makanan yang disediakan diperolehi daripada kebun sayuran Dr. Lalili sendiri yang begitu menitik beratkan hasil organik. Dia sendiri yang mengusahakan kebunnya setiap kali berkunjung ke sini dan baja yang digunakan juga dari hampas zaitun. Selain zaitun sebagai bahan makanan, Lalili juga menghasilkan produk lain seperti sabun. Bagaimanapun, penghasilannya dilakukan secara kecil-kecilan kerana pada peringkat ini, dia masih lagi melakukan pelbagai kajian untuk mempelbagaikan lagi produk zaitun. Sabun zaitunnya dihasilkan melalui campuran minyak zaitun sejuk dan sodium hidroksida yang diadun. Dalam proses ini, bahan gliserin kekal di dalam garam menyebabkan tahap asid dan pH sabun seimbang. Adunan dibiarkan mengeras pada suhu bilik antara 4 dan 6 minggu. Dr. Lalili menyediakan premis berasingan dalam kilang yang sama untuk menghasilkan minyak zaitun jenis organik dan bukan organik. Bagaimanapun, kesemua proses yang dilalui adalah sama. Buat pengetahuan, kesemua pokok zaitun Lalili tidak menggunakan racun sembur, malah hanya menggunakan baja organik. Minyak zaitun keluaran Lalili mempunyai perbezaan ketara daripada yang lain. Dan ini disebabkan pembaharuan dari segi pemprosesan yang diterapkan Dr. Lalili. Semakin tua pokok zaitun, semakin baik hasilnya serta menghasilkan rasa yang lebih manis. Dan perisanya seolah-olah menyengat segenap penjuru deria rasa dalam mulut sehingga ke langit-langit dan belakang tekak. Bitterness not only in the back, but also the top of the tongue. Yes, coming from nose, but nothing from the lateral side of the tongue. Keseluruhan pokok zaitun berguna untuk manusia. Palpa yang diasing semasa proses perahan minyak tadi melalui proses pengoksidaan dan dijadikan baja. Proses menguji rasa paling akhir selalunya melalui pekerja Dr. Lalili, Adnan Karajlan, yang mempunyai sijil pengiktirafan sebagai penguji minyak zaitun. Minyak pelbagai varieti dan perisa ini kemudiannya disimpan dalam tangki yang mempunyai kapasiti simpanan 2.5 tan pada suhu bilik yang sejuk. Dalam setahun, ladang Lalili mampu menghasilkan 150 tan minyak zaitun. Keseluruhan peringkat pemprosesan minyak zaitun perlu meminimalkan sentuhan dengan air. Dan ia perlu dijalankan dalam suasana serta persekitaran sejuk, terutama semasa proses membungkus, perlu jauh daripada lampu panas. Proses sejuk atau cold process inilah yang banyak membantu mengekalkan nutrien asal pada zaitun serta yang membezakan produk Lalili daripada yang lain. Setiap tangki simpanan serta setiap botol minyak zaitun Lalili yang dipasarkan mempunyai kod dan label tertentu yang mampu mengenal pasti sumber perahan minyak zaitun. Usaha Dr. Lalili dalam industri zaitun tidak terhenti di sini saja. Kini dia sedang giat membuat kajian diet pemakanan masyarakat Mediterranean yang menyumbang kepada jangka hidup lebih panjang.
Malah dia juga sering menerima kunjungan tetamu kehormat Burhania seperti Datuk Bandarnya. Namun hasratnya ingin memartabatkan industri zaitun di negara tercinta. Dia tidak lokek dan ingin berkongsi pengetahuan serta metodologi pemprosesan zaitunnya dengan petani lain. Namun seperti setiap perkara yang baru, bukan mudah ideanya ini diterima semua. Tepat jam 5 petang, berakhirlah rutin harian di ladang Laleli. Bagi Dr. Yahya Laleli, ibunya sentiasa menjadi inspirasi. Dia bertekad apabila memulakan jenama keluarganya bahawa perniagaan ini bukan untuk mengejar kejayaan atau kekayaan semata-mata. Sebaik mungkin, dia sentiasa cuba berbakti kepada rakyat negaranya. Siapa yang tak kenal Dr. Laleli? Setiap kali bulan Ramadan, pasti dia membuat jamuan percuma serta mengambil peluang bergaul dengan masyarakat kampungnya. Inilah hasrat Yahya Laleli untuk memberi semula sesuatu yang positif kepada masyarakat sejagat. Seperti yang dijanjikan, anda berpeluang memenangi 2 tiket percutian menuju ke Turki. Anda hanya perlu menjawab beberapa soalan mudah seperti yang dipaparkan ini. Apakah warna buah zaitun yang belum matang atau masih putih? A. Ungu, B. Merah atau C. Hijau? Soalan kedua, minyak zaitun dari pokok zaitun tua rasanya A. lebih pahit, B. lebih manis atau C. lebih masam. Lengkapkan slogan berikut tidak melebihi 15 perkataan. Saya suka menonton majalah 3 kerana. Hantarkan jawapan berserta nama, alamat serta nombor telefon anda kepada Peraduan Majalah 3 Laleli, THC Warehouse Sendirian Berhad, Lot 39, Jalan BRP 9/2A, Putra Industrial Park, 47,000, Sungai Buloh, Selangor. Pastikan anda tidak menghantar jawapan kepada email meja penerbitan kami tetapi kepada alamat yang telah dipaparkan tadi. Dan semua pemenang akan dimaklumkan melalui email ataupun panggilan telefon. Baiklah, sebelum berpisah, saksikan sudutan menarik untuk minggu depan.